Kita bersama dengan seorang tetamu pada pagi ini untuk kita berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana untuk kita menguruskan penggunaan tenaga terutama di bulan Ramadan dan juga di bulan yang agak panas sekarang ini. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Dato' Engineer Technologist Syamsul Ahmad, Ketua Pegawai Regulatory dan Stakeholder Management. Dato', Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar tadi kita ada berbual-bual sedikit berkenaan perubahan cuaca pada ketika ini memberikan kesan kepada keperluan dan juga tuntutan untuk kita menggunakan electrical appliances di rumah seperti pendingin hawa, kipas dan sebagainya untuk menyejukkan keadaan. Jadi kesannya bagaimana penggunaan tenaga elektrik harian kepada penggunaan domestik dan juga penggunaan di dalam rumah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ismail dan alhamdulillah kita bersyukur kepada kehadrat Allah SWT kerana menemukan kita di bulan Ramadan yang penuh keberkatan inilah. Mengenai topik penggunaan elektrik di bulan Ramadan ni, memang kita ambil maklum suasana sekarang ni agak panas dan kita MET telah mengeluarkan jangkaan sehingga ke akhir mungkin Mei, Jun dan average temperature suhu kita lebih kurang dalam 35 degrees Celsius. Jadi bila cuaca panas, maknanya apabila kita memerlukan penggunaan elektrik seperti aircon, maka dia akan bekerja dengan lebih kuat lagi lah. Sebagai contohnya, bila kereta kita dah letak kat tempat panas, kita masuk, kita switch aircon, apa yang jadi? Dia maksimum blast lah. Dia panas tu, dia mana, dan dia memerlukan penggunaan tenaga yang lebih banyak. Begitu juga dengan analogi tadi lah. Bila kita cuaca panas, rumah panas, bila kita switch aircon dan penghawa dingin kita memerlukan tenaga untuk lebih bekerja dengan lebih kuat lah kan. Jadi dan kita juga notice bahawa tempoh penggunaan barang-barang elektrik akan lebih panjang. Selalunya kalau malam pukul 4 pagi kita dah boleh switch aircon, tapi bila malam sampai mungkin sebelum subuh masih dengan. Jadi kita kena peka tentang kesan tentang tenaga cuaca panas yang akan kita hadapi dan daripada aspek penggunaan elektrik yang kita gunakan setiap hari lah. Dato', bila kita menggunakan barang-barang elektrik ini dengan kadar tempoh lebih panjang, dengan kuasa yang lebih tinggi, secara tidak langsung ia akan memberi kesan terhadap bil yang kita perlu tanggung pada hujung bulan nanti. Bagaimana untuk memberikan kesedaran untuk kita lebih berhemah? Ialah sebab kita faham kan, kita bukan nak cakap dengan orang ramai jangan pakai kan. Kita faham panas kat luar tu, kadang ada anak kecil yang ada masalah eczema, masalah kulit sebagainya yang memerlukan keperluan bilik yang lebih sejuk dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita mengawal penggunaan tu? Jadi inilah kami ingin memberi pesanan dan nasihat kepada semua pengguna di luar untuk berhemah dalam penggunaan elektrik kerana kita bagi setiap penggunaan yang 600 kilowatt jam, maka kita masih lagi mendapat rebate 2 sen daripada ICPT kita dan juga kita tidak mungkin dapat mengelakkan daripada SST kita dikenakan. Jadi lebih daripada itu lebih daripada itu mungkin dikenakan. Jadi kalau kita dapat menggunakan elektrik mencahaya yang lebih optimum, yang sangat berhemah dengan penggunaan peralatan elektrik yang sangat efisien, saya yakin insya-Allah kalau kita boleh maintain anything below bawah 600 kWh, maka penjimatan itu akan dapat dinikmati oleh semua masyarakat kita lah. Jadi itu kita punya saranan ialah supaya setiap pengguna memastikan bahawa penggunaan elektrik yang berhemah dan optimum. Dan kita juga boleh tengoklah dari aplikasi My TNB itu penggunaan kita secara harian, kita boleh dicatat di situ. Betul. Dan kadang kita boleh letak bajet tu pula. Kalau 75% kita dah guna daripada bajet yang kita set tu, dia akan trigger kita dan kita kita punya bajet dah 75% macam tu lah. Itu sebagai salah satu cara untuk kita untuk memantau penggunaan elektrik kita. Saya membawa kita kepada pengiraan kita memahami 600 kilowatt per hour.
itu digambarkan sebagai RM230 sebulan. Yes, Kalau lebih daripada itu, dan dengan SST yang dikenakan 6% hingga 8%, mungkin akan lebih sedikit, ya. Jadi bagaimana kita melihat kadar penggunaan itu dan pengiraan bil itu boleh dilakukan secara kendiri oleh pengguna? Okey. Kalau kita layari My Electricity Bill, jadi di situ kita boleh ada pengiraan penggunaan elektrik ke situ. Jadi kita gunakan kemudahan yang TNB telah sediakan supaya kita boleh mantau, kita sendiri tahu bagaimana penggunaan banyak ni, berapa yang kita akan kena dan sebagainya. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang penting yang sepatutnya kita pengguna di luar sana dapat gunakan dengan sebaik mungkin dalam memastikan bahawa penggunaan elektrik kita tidak menjangkaui kitunya bajet bulanan. Datuk, selain daripada penggunaan aplikasi MyTNB tadi, bolehkah Datuk kalau untuk kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan tips untuk pengguna di luar sana mengawal ataupun menjimatkan penggunaan tenaga mereka? Jadi tambahan bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni kita pun tahu kan aktiviti kita meningkat. Jadi bila kita dalam keadaan panas macam ni, maka cuba kita aturkan kita punya penggunaan dengan lebih berhemah. Kita set aircon kita sebagai contohlah, kalau boleh the optimum is actually 24 degrees Celsius lah. Kan. Macam kat rumah saya set dalam 26-27. Ada juga pengguna kongsikan, Datuk, penggunaan pendingin hawa itu pasang seketika dan bila bilik sudah sejuk baru pasang kipas untuk memberikan aliran udara sejuk dalam bilik, malah mengurangkan penggunaan mesin pengering dan menjemur pakaian di bawah matahari. Jadi tips-tips dan juga perkongsian ini sebenarnya berkesan dalam mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Betul. Makin kurang kita gunakan appliances ataupun alat elektrik yang memerlukan macam heaters, streka, oven, dia akan yang memerlukan pemanas tu dia akan immediately reduce kita punya consumption. Dan juga macam yang cakap kan, kalau tak ada buka kipas, buka tu, kalau dah sejuk off aircon dan sebagainya. Dan saya juga ingin sarankan untuk kita melihat penggunaan elektrik yang bertaraf, kita bagi dia 4 star atau 5 star yang mana lebih efisien, kan, yang telah diiktiraf oleh perusahaan ST kita, Suruhanjaya Tenaga. Kerana apabila appliances itu lebih efisien, maka penggunaan elektrik akan lebih jimat. Yalah, ini kita bercakap berkenaan dengan barangan-barangan elektrik yang cekap tenaga kan. Juga boleh membantu, cumanya itulah harga dia sedikit tinggi lah sebenarnya jika nak dibandingkan dengan appliances yang bukan cekap tenaga. Tapi orang kata it's a long term investment, Datuk, kan. Kalau betul. You know, like aircon contohnya cekap tenaga, mungkin barangkali harga dia melebihi 1,000-2,000 ke atas kan. Tak cekap tenaga itu murah, tapi bil elektrik tu akan nampaklah refleksinya kalau kita invest dekat barang-barang yang di samping cekap tenaga, cekap penggunaan kita pun perlu sangat perlu. Datuk, boleh dikongsikan berkenaan inisiatif energy budget dalam aplikasi MyTNB yang difahamkan akan menghantar notifikasi sekiranya penggunaan melebihi 75%. Jadi aplikasi MyTNB ni dia punya satu ciri-ciri yang mana kita boleh kita sebut tentang cerita sekarang ni smart meter kan, meter pintar ni kan. So dia boleh extract daripada data daripada meter pintar tu, dia boleh letak tiap hari. Dan dia boleh, lepas tu kita boleh set budget tu dalam 50% tu. Kan kata tahun tu hari tu kata bulan tu kita budget 75%. Lepas tu nanti dia akan trigger kita. So ini memberikan kita satu notification lah kepada kita supaya budget kita ni, jadi kita punya budget in terms of electricity itu mungkin boleh kita kawal. Salah satu daripada aspek membantu oleh daripada kita punya MyTNB punya aplikasi. Aplikasi MyTNB ni memang bagus dan saya boleh testify lah sebab saya pakai juga MyTNB. Saya pakai. Alhamdulillah. Kita memang boleh monitor berapa jumlah elektrik kita pakaikan setiap bulan, boleh buat pembayaran bil elektrik di situ juga. Lebih mudah sekarang, tak perlulah ke bangunan TNB. Boleh bayar untuk ibu bapa, rumah boleh. Datuk, sekali lagi mungkin boleh kongsikan di manakah saluran yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut di TNB, media sosial dan juga nombor telefon. Kita boleh dihubungi melalui 3 saluran lah. Satu, kita klik
kita call dan juga kita come over. Jadi insya-Allah TNB sentiasa bersedia untuk membantu semua pelanggan-pelanggan kita. Kita boleh gunakan daripada cara seperti TNB Careline, lepas tu cari email pun boleh, TNB Careline, tnb.com.my, dan juga boleh telefon 1300 885454 ni. Baik, terima kasih Datuk Suwita hari ini berkongsi berkaitan topik kita, bagaimana kita boleh menggunakan tenaga dengan lebih berkhidmat terutamanya di bulan puasa. Okey, terima kasih juga pihak TNB dan juga untuk anda mendapatkan maklumat lanjut, hari bekerja 8 pagi hingga 7 petang, hujung minggu dan juga cuti umum 8 pagi hingga 5 petang, TNB Careline. Terima kasih.